لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له. لك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان مشركا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي ورسولا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mulai dengan ayat yang ke-20 insyaAllah. Ayat 20. ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره كلا لما يقض ما أمره لما تواجب الغنة لكن دو كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة صاد النعم ركع فإذا جاءت الصاخة
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Baik, kita tengok ayat yang ke-20. Summa as-sabila yassara. Kemudian Allah Ta'ala kata dia memudahkan jalannya untuk keluar daripada perut ibu, ikut laluan rahim ibu kita. Proses ni amatlah susah. Allah Ta'ala buat keluar seorang manusia daripada perut ibu ni dengan laluan yang cukup sempit, tapi Allah Ta'ala kata aku memudahkan. Sabila yassara. Dan juga boleh bermaksud dalam ayat ni juga satu maksud lagi, Allah Ta'ala memudahkan urusan perjalanan hidup. Selepas Allah takdirkan kita lahir, kemudian kita menghadap kehidupan ini, lalu daripada kita tak pernah bercakap, keluar-keluar ni daripada perut mak tidak boleh bercakap, berarti menangis saja. Tapi Allah Ta'ala mudahkan kita ni semua untuk bercakap. Bercakap mengikut apa yang ibu kita bercakap. Cakap mengikut apa yang ibu kita bercakap, ataupun ayah kita. Maknanya kalau dia sendiri ni orang Melayu tapi dia pergi duduk dengan orang lain, dia duduk dengan orang Cina, cakap Cina walaupun dia Melayu. Mari orang Jepun pun, orang Kelantan pelihara makan bodoh situ, cakap Kelantan. Sebab cakap ni benda tak payah ajar, benda tiru saja. Tiru saja. Dalilnya kerana ada orang yang bercakap, pandai bercakap tapi tak pandai tulis, tak pandai baca. Cakap boleh. Masa saya Yaman dulu, ahli parlimen Yaman ni ada tak boleh baca pun ada. Jadi ahli parlimen baca pun tak pandai. Ada orang tukar baca untuk dia, surat-surat apa semua. Tapi oleh kerana dia tu kuat, dia punya kabilah dia kena puak dia tu kuat, angkat dia jadi pemimpin, tapi bercakap sedap lah. Membaca tak reti. Nak beritahu bercakap-cakap ni satu jenis, tak payah ajar, tiru saja. Boleh bercakap. Kita dengar mak ayah kita bercakap gitu, cakap gitu. Kalau daripada kecil kita tak duduk di Perlis, kita duduk tempat lain, mungkin kita tak boleh bercakap Perlis, kita boleh bercakap tempat lain. Tapi apabila manusia ni dah besar, mari duduk dalam keadaan ramai-ramai, walaupun dia duduk negeri lain, tapi mari duduk di negeri Perlis, dia lama-lama bercakap. Sebab bercakap ni kita dengar, kita perhati, kita tiru. Baik. Itu semua adalah benda yang Allah Ta'ala memudahkan kita untuk hidup atas muka dunia. Itu mudah yang kedua. Yang pertama, mudah keluar daripada perut ibu. Mudah yang kedua, itu mudah perjalanan hidup ni. Tak boleh bercakap, boleh bercakap. Allah Ta'ala pun beri ilham kepada kita untuk makan apa. Ilham Tuhan bagi. Apa yang perlu kita makan tampung ke dunia ni, ada benda yang tak boleh makan, ada benda yang boleh makan. Sedap, tak sedap, masing, tawar ni adalah pemberian daripada Allah Ta'ala.
yang beri di lidah kita. Kalau kita tak boleh nak rasa apa, susah hidup atas muka dunia ni. Nak rasa apa pun tak sedap, rasa apa pun tak masuk dengan lidah kita. Rasa pahit je. Kalau orang demam contoh dah, rasa pahit je, tak nak buat apa. Baik, yang ketiganya, Allah Ta'ala mudahkan kita untuk dapat petunjuk. Itu juga makna mudah. Allah Ta'ala mudah kita untuk dapat petunjuk, kerana setiap manusia ni dibekalkan dengan fitrah nak kepada kebenaran. Ini Tuhan buat pada kita, semua manusia, tak kira puak mana, fitrah dia nak kepada kebenaran. Benda benar ni benda yang orang cari, sebagaimana orang cari barang yang original. Saya kata kita ni buat ni barang original. Original ni maknanya apa? Benda yang bukan tiruan lah, benda yang betul. Kita pun tak pakai hak tiruan. Segala benda hak tiruan ni lama-lama dia jadi rosak. Jadi fitrah manusia nak kepada benda benar ini, Allah Ta'ala tahu sanubari manusia ni. Hati sanubari ni Allah Ta'ala tahu. Lalu Allah Ta'ala bangkitkan Rasul. Rasul sebut benda benar. Rasul, sifat Rasul bukan bohong, Rasul benar. Benar ini adalah al-haqqu min rabbik. Benar ni mari pada Allah. Dan yang paling benar sekali bila bercakap masalah tauhid. Masalah tauhid dan masalah yang paling benar. Bila sebut la ilaha illallah tu kalimatul haq, berkata benar. Dan disebut juga orang yang berkata benar adalah jihad. Kalimatul haq inda sultanin jair, berkata benar di hadapan pemerintah yang zalim. Dalam situasi kita menghadap kezaliman pun kita kena bercakap benar, walaupun kadang-kadang kebenaran itu payah untuk orang terima. Tapi Allah Ta'ala mudahkan kita untuk dapat petunjuk, kerana setiap manusia ni fitrah Tuhan bagi nak cari kebenaran. Kemudian Allah Ta'ala beri wahyu pada kita, memudahkan kita untuk belajar wahyu, kerana ada orang yang ajar wahyu ni. Nampak tu? Allah Ta'ala beri mudah kita ajar wahyu ni, bukan beri susah. Sebab tu Allah Ta'ala kata walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Allah Ta'ala mudahkan Quran bagi kita. Mudahkan Quran bagi kita ni untuk kita baca, untuk kita tadabbur, untuk kita reti. Mungkin kitab-kitab lain sebelum daripada Quran ni susah untuk faham, tapi bila mari Quran ni jadi senang. Ayat nombor 21. Ayat nombor 1 ni masih lagi tentang hidup manusia ni. Akhirnya manusia tu summa amatahu fa aqbarah. Allah Ta'ala kata, kemudian dia mematikan dan memasukkan di dalam kubur. Mati, masuklah kubur. Allah Ta'ala akan matikan dan akan dikuburkan. Lafaz kubur ni maksudnya dimasukkan dalam tanah. Sama ada kubur ataupun tak ada kubur, yang kita lihat hari ni mati terbakar, hancur, tak ada kubur. Mati dalam perut harimau, kau mati dalam apa pun, auzubillah, semua tu akan hancur. Hatta kita mati dalam air sendiri pun, lama-lama dia turun, mesak ke tanah, masuk tanah juga lah sekali. Lepas air tu bawa tak jumpa katakan mayat dia tu. Tapi hakikatnya daging apa semua tu masuk dalam tanah, walaupun dia tak ada kubur. Ini hak diperdebat dengan hebat ni, masalah siksa kubur ni oleh seorang penulis dulu, yang berbahas berkenaan dengan siksa kubur. Yang Datuk Mufti Perlis bahas dengan dia dulu, apa nama, Astara Jabak, apa nama, bahas masalah aurat, bahas masalah siksa kubur. Macam dia kata kalau mati dalam perut harimau, malaikat nak siksa macam mana? Dia fikir guna kepala otak dia lah. Manusia ni kadang-kadang bila dia rasa cerdik sangat, dia tenggelam dalam kecerdikan dia tu sendiri. Dia tenggelam dalam cerdik dia tu, dia rasa dia seorang je cerdik, dia rasa orang lain ni bodoh, payahlah. Padahal dia paling bodoh sekali. Ada kita jangan berasa cerdik sangat, sebab ada orang lebih cerdik pada kita. Kalau kita rasa tahu, ada orang lebih tahu pada kita. Allah lebih tahu segala-galanya. Matilah perut harimau ni, siksa ni bukan siksa tubuh. Tubuh ni hancur, kecuali
Beberapa orang yang memang Allah Ta'ala kata tak hancur, orang yang mati syahid dan sebagainya, tak hancur orang mati syahid. Sebab tu asal dia, kita pergi ke Mekah tu, perkuburan kita pergi di Uhud, Jabal Uhud, asal kubur syuhada Uhud tu depan sikit, bukan di tempat kita tengok sekarang ni. Bila 1 tahun Madinah ni dia landa banjir, katanya banjir turun air daripada bukit, keluar balik mayat tu keluar balik, merah-merah darah keluar. Lalu dihanyutkan dengan air letak tempat kawasan perkuburan Uhud, air tu buat pergi situ lah tempat sekarang ni, lalu dikuburkan di situ. Jadi dia bukan dialihkan, tapi air yang alihkan benda tu tak situ. Kita pergi Mekah tu tengok perkuburan Uhud tu kawasan yang telah dialirkan oleh air. Dulu di depan sikit, maknanya Tuhan nak zahirkan bahawa benda tu benda yang benar, dan merah-merah lagi darah keluar, macam mayat tu macam baru ditang, segar-segar lagi. Dan memang itu orang yang mati syahid, Tuhan beri kelebihan pada dia. Ada juga orang tak terima bumi, orang paling jahat dalam muka dunia, ada juga orang yang jahat, yang mengubah sistem Islam kepada sistem sekular, Kemal Atatürk Turki tu, tak boleh nak tanam mayat dia, tapi semua orang gali kubur dia tu, terbih tanah tu, tak nak lelas sekali, letak mayat atas darat gini, ambil pasir kubur gitu. Tuhan tak terima di bumi, jahat. Dia lah yang membuang bahasa Arab yang menyebabkan orang Turki ni buta Quran. Orang Turki ni buta Quran, segala apa-apa tanda bahasa Arab semua dia cabut, dan azan dalam bahasa Turki. Azan dalam bahasa Turki, tak benar bahasa Arab. Kemudian Allah Ta'ala selamat agama ni, sebab Allah Ta'ala janji dalam Al-Quranul Karim bahawa yuriduna yutfi'una Allah bi afwahim, mereka cuba nak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka sendiri, dengan apa sahaja yang mereka boleh buat, tapi wallahu mutimmu nurih, Allah Ta'ala yang buat agama ini bersinar, kerana agama ini milik Allah. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir itu benci pada agama Allah, tapi Allah Ta'ala janji Islam ni akan dijaga. Itu berkenaan dengan summa amatahu fa akbarah. Allah Ta'ala ingat pada manusia bahawa mati pun tak dapat kawal. Mati pun kamu tidak dapat kawal. Sudah hidup atas muka dunia tak boleh kawal dah, mati pun tak dapat kawal. Nak sombong apa? Benda tak boleh kita kawal. Harta kita kata kita boleh kawal harta kita, rumah kita boleh kawal, tapi mati tak boleh nak kawal. Mati ni tak boleh nak kawal. Dia mari dengan tiba-tiba, dia mari dengan asbab-asbab tertentu, dia mari. Siapa boleh kawal mati? Tak ada orang boleh kawal. Nak enjak saat pun tak boleh, nak kurang saat pun tak boleh. Maknanya kita tak boleh kawal benda tu. Bila kita tak boleh kawal, tu pun kita nak sombong dengan Allah Ta'ala. Kita rasa bahawa kita ni tidak mati, kita rasa. Kita rasa bahawa hidup kita ni tak mati. Kita rasa sombong. Padahal mati kita tu sendiri dikawal oleh Allah. Bila nak mati kita tak tahu, tapi pastilah mati mari pada kita. Summa amatahu fa akbarah. Sudah kamu hidup, aku mudahkan kamu hidup atas muka dunia. Tuhan sebut mudah daripada keluar daripada rahim perut makmu lagi, hidup atas muka dunia ni mudah cari makanan, hidup atas muka dunia ni mudah untuk dapat hidayah. Lepas tu akan mati bertemu Allah. Nak ke tak mahu, kita ni mati tu. Baik, Allahu Akbar. Ayat nombor 22. Summa idza syaa ansyara. Mati ini bukan satu penentuan, bukan penamat, tidak. Kemudian dia kehendaki untuk bangkit, maka dia bangkit kembali. Orang mukmin kena ada dalam kepala bahawa mati bukan penamat. Kesudahan hidup kita ni, kalau orang berlari tu, tali penamat dia tu syurga, neraka. Na'udzubillah min zalik. Orang mukmin penamat dia syurga. Mati orang mukmin ni mati untuk rehat. Segala kehidupan dunia dia lalui, dia kena macam-macam dalam dunia ni, mati rehat. Mati ni rehat bagi dia, macam tidur, rehat sementara nak tunggu akhirat. Tetapi bagi orang yang kafir, mati itu satu benda yang berat bagi dia.
seksa. Kerana mati itu permulaan bagi kiamat. Mati seorang permulaan bagi kiamat. Tapi bila mati ni Tuhan nak hidup balik, dia hidup. Sebagaimana Allah Ta'ala boleh mudahkan keluar daripada perut mak, tak ada apa-apa, jadi air mani kemudian duduk dalam perut mak tu, Tuhan boleh buat. Maka apa peliknya, benda mati hancur, lepas tu Tuhan nak hidup balik. Sikit pun benda tak pelik. Tapi musyrikin Mekah ni bagi dia satu benda yang ajaib. Bila Nabi kata mati hidup semula, mati hidup semula ni ajaib sungguh, dia kata. Pelik sungguh, tak pernah dengar cerita lagi. Baik. Ayat nombor 23. Setelah Allah Ta'ala cerita manusia ni ada perjalanan hidup, mati. Sekarang Allah Ta'ala tegur manusia, tegur kesalahan manusia yang ingkar pada Allah. Kalla lamma yaqdi ma amara. Sekali lagi Tuhan sebut kalla. Dulu kita baca kalla innaha tazkirah. Sekarang ni kalla lamma yaqdi ma amara. Sekali-kali jangan. Kenapa? Kerana manusia tu belum melaksanakan apa diperintahkan kepadanya. Baik. Allah Ta'ala guna kalla seperti mana yang kita sebut sebelum ni, lafaz untuk Allah Ta'ala tekankan satu perkara. Allah Ta'ala nak bercakap, nak beri penekanan. Atau kalla ni bermaksud jangan begitu, Tuhan kata. Jangan begitu, jangan teruskan salah faham dalam kepala kita bahawa akhirat ni tidak ada. Jangan begitu, Tuhan kata. Kerana lamma yaqdi ma amarah, maksud yaqdi ni maknanya menjalankan tanggungjawab. Allah Ta'ala nak sebut bahawa manusia yang ramai ni, yang belum menjalankan tanggungjawab, ramai manusia yang tak tahu tanggungjawab dia sebagai hamba Allah. Jangan begitu, Tuhan kata. Kena tahu hidup ni kena ada tanggungjawab jadi hamba Allah Ta'ala. Itu nombor satu. Sebelum jadi pekerja, sebelum jadi menteri, sebelum jadi wakil rakyat, ayah pada orang, bapa pada orang, kena tahu bahawa hidup ni jadi hamba Allah nombor satu. Kalau dia jadi menteri saja, tak tahu dia jadi hamba Allah, mula nak rasuah. Nah, macam awal berita keluar 2-3 hari ni, cara masalah daging import. Katanya tak tahu daging apa, buat masuk tak tahu halal ke haram. Kita pergi tengok di pasar raya tu, beli sup ekor besar-besar tu, ekor lembu binatang apa tak tahu, pelik kita, besar tu ekor. Dia mau tengok rupanya boleh jadi ekor kangaroo dia kata. Ekor kangaroo kan besar tu tak? Nampak dalam gambar tu dia duduk potong ekor kangaroo tu, betul ke tak? Buat masuk daging secara jalannya betul, ada AP, tapi tak tahu halal ke haram daging tu. Rasuah lah benda ni, cerita rasuah. Bermula daripada orang yang jaga pintu sampai orang nak buat masuk tu. Berapa orang dapat tu, Allah alamnya kutik sekor-sekor lepas ni. Ini isu yang besar. 40 tahun duduk makan benda tu. Duduk makan di kedai apa cuma. Saya duk fikir seorang-seorang ada relevannya. Kita tak makan daging import, dia ada relevan juga. Tuhan nak selamat juga kita. Sebab tak tahu daging apa. Tak tahu. Apa benda daging pun kita tak tahu. Mari campur-campur duk toko lah gitu. Ada 3. Ada kata daging kuda. Tak apa lagi, kuda halal lagi. Ada kata daging zirafah. Tak apa lagi, zirafah. Ada kata daging kangaroo. Boleh lah, boleh tahan lah makan kangaroo. Kita takut daging binatang tu je. Kalau zirafah, kangaroo, kuda ni mazhab Maliki, tak apa lagi. Nak makan harimau pun boleh. Nampak ni? Boleh biasa makan harimau. Baru tak takut ke bini. Jadi kita duk fikir sekali kata hidup ni banyak benda syubhah. Sebab tu ada kawan saya seorang, dia buka Mahat Tahfiz tu, dia tak makan ayam pun dia pelihara sendiri. Kita rasa teruja lah dengan dia boleh jaga benda ni. Boleh jaga 4 makanan tu, sayur, ayam apa dia buat di kawasan Mahat dia tu. Dia cucuk tanam, dia upah orang untuk tanam sayur ke kobeh ke tomato ke apa, semua tanam sendiri. Ayam dia sembelih sendiri nak pergi makan. Pelajar-pelajar dia tu satu, bukan tak jual apa ayam tu, satu kandang tu dia sembelih sendiri, dia proses sendiri dengan cara bersih, cara Islam.
Dia bagi makan pada budak-budak tahfiz dia tu, ada anak yatimnya, ada orang tuanya. Rumah dia tu, kawasan dia besar lah. Jadi kita duk fikir dulu sekali, kita kata halus ustaz ni, kita kata berhalus lah orang panggil tak, tapi rupanya betul dia buat. Tengok pada lah ni, kita duduk dimakan daging-daging import di kedai tu. Selama ni kita kata tak usah duk usul lah, kita kata makan pergi lah, nak usul belakang susah lah. Bila keluar lagu ni kena usul lah. Kena lari lah. Kerana sebaik-baik mukmin itu, Nabi kata, menghalang diri dia terjebak dengan perkara-perkara syubhah. Lalu kita pergi di kedai lepas ni nak makan udang sotong sudah lah. Waktu memang udang memang sotong tu, tak ada tiruan tu. Kalau daging ni, Allahu Akbar, tak tahu mari di mana dah. Tak tahu mari di mana. Tu nilaian 30 juta duduk dalam gedung untuk dia siasat daging apa mari di mana. Cuma syarikat-syarikat tu dia tak buat keluar lagi syarikat mana hak sepatutnya dipersalahkan. Ada 2, 3, 4, 5 syarikat di situ. Ada kata daging lembu, tapi lembu tu lembu yang berpenyakit, lembu hak penyakit dah. Lalu sebab tu boleh jual murah, sebab ada penyakit dah. Bila lembu tu ada penyakit, kita makan lagi penyakit. Sebab Islam ni disuruh sembelih. Apa Islam disuruh sembelih? Baik, saya nak letak satu kajian. Syekh Abdul Majid Zindani, hak kita sebut dia tulis haiwan-haiwan dalam Quran tu lah. Dia kata apabila binatang disembelih, darah yang keluar daripada binatang tu adalah darah yang kotor, yang mengalir tu, bau mengalir tu masa sembelih tu darah yang kotor. Bila darah kotor tu keluar, bakteria dalam binatang tu tak ada lah. Sebab tu Allah Ta'ala haramkan minum darah tu, dama masfuhan dia panggil. Darah yang mengalir tu hak alir tu. Darah yang ada sentiasa di daging tu halal. Orang kita kadang-kadang dia basuh daging tu sampai pucat, tak sedap lah makan. Dia basuh sekadar nak buang habuk-habuk begitu je, bukan basuh sampai pucat nak hilang darah. Darah tu tak terlibat, darah tu lekat di daging. Daging tu sendiri darah dalam tu, darah tu tak terlibat. Darah yang terlibatnya itu darah yang mengalir tu. Sebab tu Rasulullah SAW satu hari Aisyah masak atas batu gitu. Daging tu dia tak atas batu tu, daging tu basuh tak tu dah mengeluarkan merah-merah lagi, bukan darah dia, macam air daging tu merah. Rasulullah ambil, Rasulullah makan daging tu. Maknanya bukan darah tu yang kita bahas, darah yang bahasnya darah yang mengalir tu, darah yang mengalir tu. Bila darah tu mengalir, darah tu mengeluarkan bakteria. Orang jahiliah zaman dulu, dia ambil darah tu dia minum, dia peram dengan arak. Darah tu dia peram dengan arak supaya jadi sedap arak tersebut. Jadi darah tu sendiri bakteria. Apa sahaja binatang yang kita sembelih, yang keluar darah tu adalah bakteria. Sebab tu Islam menggalakkan, Islam dia suruh kita menyembelih binatang yang kita nak makan, yang patut disembelih. Ada benda yang tak patut sembelih pun ada. Ikan contoh, tak payah sembelih ikan, kita beli hak mampu dah ikan tu dah. Tapi ada benda jenis al-an'am dia panggil, binatang ternak, jenis binatang ternakan, kerbau, lembu, apa lagi, kambing, ayam, itu semua tu orang panggil al-an'am yang kita kena sembelih kalau kita nak makan. Lepas tu nak sembelih pula, idza dzabahtum, bila kamu nak sembelih, kamu kena elokkan sembelihan kamu. Bukan main-main nak sembelih 3-4 ekor lembu, main pisau tu darah lembu ni gitak darah lembu, tak betul. Kena sapuh dulu pisau tu, tak boleh tunjuk depan lembu. Tak kawan dia mati dah seka, tunjuk pula ni menapok seka gitu. Nah, tak boleh. Walaupun lembu tapi perasaan ada, makhluk Allah Ta'ala tu ada. Jadi itu adalah salah satu daripada orang panggil mazhab Syafi'i, memang menitik beratkan berkenaan dengan fa'ahsinul dzibah, berkenaan dengan sembelih yang ahsin, dengan ihsan kepada binatang. Kalau mazhab Hanafi dia lain sikit, kita sembelih sekali tu sembelih, lepas tu nampak macam tak putus lagi tu, dia pun sembelih sekali lagi. Dia tak apa kali pun. Mazhab Syafi'i dia jaga sikit benda tu. Dan kalau kita tengok fiqh bahagian makanan ni, memang Syafi'i yang paling balu makan. Masa saya duduk mengaji dulu,
Mungkin inilah dia kata kekuatan Allah Ta'ala bagi pada Imam Syafi'i untuk mengingat. Sebab Imam Syafi'i ini ingatan dia luar biasa. Ingatan dia, kelebihan Tuhan bagi. Kalau Imam Syafi'i dia ingat lebih. Ingat dia tu kuat-kuat ingatan dia. Dia mengaji tempat Imam Malik tu, dia habis bekalan apa tu, dia ambil elio dia tulis. Ambil elio dia tulis. Imam Malik ni cengeng, bekeng. Orang Kelantan kata bekeng. Main apa dia kata tu? Duduk main apa? Dia kata tulis apa malam? Tulis apa? Cuma baca balik apa aku sebut. Teriwayatnya. Baca, macam ni ibu baca. Sebiji Imam Malik sebut tu dia sebut. Tu kekuatan ingatan dia. Sehingga orang tanya dia, Imam Syafi'i, macam mana awak ni boleh jaga ingatan awak kuat ni? Dia kata arsyiduna ila tarkil ma'asi. Dia kata mau kena buang fikiran maksiat dalam kepala otak mu. Mau kena buang fikiran maksiat dalam kepala mu ni, barulah mu ni masuk elok-elok ilmu. Itu di antara benda yang disebut oleh Imam Syafi'i, dan memang dia Tuhan bagi kekuatan, dan di antara benda yang dia jaga bab makanan. Mazhab Syafi'i ni banyak benda. Hak tu tak boleh makan, burung ni, burung helang dia makan, hak menyambar tak boleh makan, hak ni binatang hak ada taring tak boleh makan. Tu Imam Syafi'i dia pun jaga. Bukan maknanya mazhab lain tu tak elok, tapi bab makanan, bab sembelihan ni orang lebih pakai Imam Syafi'i. Kalau bab muamalah, meniaga ni, payah pakai Syafi'i. Nak jual beli. Kalau kita niaga online, nak jual ke siapa? Nak beli ke siapa dah? Macam saya sebut lah, nak beli air tu, tekan tu. Nak jual beli ke siapa? Cakap ke mesin tu, no, macam mana? Dah, kita kata saya beli, bagi tahu ke mesin. Cina pun tu tengok, ayah, Cina kata, kuat kecil manis ni kata ni. Sebab cakap dengan mesin. Kita tak boleh cakap dengan mesin gitu. Mana kita bayar tu, kita akad jual beli. Dia mudah mazhab Hanafi dalam bab jual beli ni. Dia mudah mazhab Hanafi. Seorang tokoh yang hebat dalam mazhab jual beli ni, Maulana Taqi Usmani. Maulana Taqi Usmani ada lagi. Dia hebat. Semua universiti seluruh dunia ni mengaji kitab dia. Bab berkenaan dengan pinjaman bank, tak bank, semua dah selesai mengikut perundangan Islam, syariat Islam. Kalau tidak susah juga kita. Kalau guna pendapat Imam Syafi'i masalah meniaga ni, deposit tak boleh. Deposit tu tak boleh. Imam Ahmad boleh deposit. Hanafi pun boleh. Deposit, kita bayar deposit kan? Bayar cengkeram orang panggil tak? Deposit tu tak? Bayar. Kata Imam Syafi'i tak boleh gitu. Imam Ahmad kata boleh. Sebab apa? Sebab penganiayaan tidak berlaku kepada si penjual. Contohlah kalau kita pergi tempah jubah pula saya soal mana kaki kain, nah tiba-tiba tak tinggal deposit. Tiba-tiba saya kata tak ada ya? Siapa nak bakar besar begini? Nak kena buat selimut, nak jual murah-murah, tak ada orang beli. Kenapa ni? Jadi masalah. Lalu Imam Ahmad kata boleh ambil sekadar modal kita. Mungkin kain kita satu, benang kita satu, dia nak jual, dia nak untung berapa lepas pada ni, bayar kemudian lah. Tapi modal kita tu kena ambil dah. Kalau tidak, aniaya kepada si penjual. Begitu juga dengan rumah sewa dan sebagainya. Boleh juga. Deposit ni, satu pendapat kata boleh, satu pendapat kata tak boleh. Tapi kita ambil hak boleh, nak mudah urusan kita, nak mengelakkan kepada penganiayaan. Kerana meniaga muamalah ni dia tiga perkara. Riba, satu, melibatkan judi, dua, yang kedua melibatkan gharar. Dia panggil penekanan pada pihak penjual ataupun pihak pembeli. Itu secara ringkasnya. Nak mengaji tu kemudian pula hal tu. Tapi sebutnya mazhab ni sebenarnya ada benda yang perlu kita ambil sini, ada benda yang perlu kita ambil sini. Kita nak kata kita mazhab Syafi'i boleh, tak apa, saya mazhab Syafi'i. Tapi ada benda-benda yang kita kena ambil di luar daripada mazhab lain. Kita nak kata kita Hambali pun boleh, tapi ada perkara yang kita tak boleh Hambali. Kita tak boleh pegang dengan Hambali saja. Kalau Hambali, tok lelaki tak semayang, bini boleh minta cerai. Sebab tok lelaki kafir. Hambali. Faqad kafara jihar. Orang tak semayang ni kafir terang-terang.
Bagaimana ditanya oleh orang kepada Syekh Saleh Utsaimin, di masa itu dia nak berjalan keluar, mari seorang perempuan tanya, suami saya malas semayang setelah disuruh semayang, lama saya kahwin dengan dia, bagaimana boleh apa tidak saya ni berpisah dengan dia? Saleh Utsaimin kata, irji'i ila baiti abiki, baliklah ke rumah ayah kamu, sesungguhnya dia kata suami kamu telah kafir. Kalau kita baca gitu kerah lah, tapi memanglah dia mazhab Hambali. Balik rumah ayahmu, dia kata. Tak ada hak untuk dia paksa kamu jadi isteri, kerana dia telah pun kafir, keluar pada Islam. Mazhab lain kata mungkin kufur tu kufur nikmat. Di suasana hari ni saya rasa, kalau kita duk fikir kufur nikmat ni, dia jadi orang tak semayang kata tak apa, kufur nikmat ya. Nama ni tak apa, dia kata kufur nikmat je. Adalah bab ni kita kata kalau kita pakai Hambali tadi, kerah lah sikit, tapi dia mari fikirlah, oh dia kata kafir aku ni. Kadang-kadang orang tak berasa diri tu kafir dengan tak semayang tu, padahal dia Nabi kata kafir yang terang. Cuma ulama pergi bahas pula kufur ni kufur macam mana, kufur nikmat ke kufur begitu, kufur begini. Hanafi Hambali kata kufur tu, dia kata kufur nikmat. Bila kita kata kufur nikmat ni, orang tak semayang kata, oh lega, tak apa kufur nikmat dia kata. Tapi bila kita kata kafir ni, Allah dia kata, itu cara wakil keadaan kita meletakkan satu pendapat itu kepada satu keadaan. Itu cukup penting untuk kita fahami. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung esok ayat 24. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa ufawwidu amri Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi